Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk kepada bab 2.1 iaitu berkenaan dengan struktur kawalan ulangan. Jadi, apa itu struktur kawalan ulangan? Struktur kawalan ulangan ialah satu set langkah atau arahan. Satu set langkah atau arahan yang sentiasa berulang sehingga syarat dipenuhi. Jadi, dua perkataan ini adalah kata kunci yang penting untuk memahami apa itu struktur kawalan ulangan. Jadi dia adalah satu set arahan yang berulang-ulang bila dia nak berhenti sehingga syarat dipenuhi. So, set langkah berulang, set langkah adalah arahan. Ada berapa banyak langkah. Yang set langkah itu kita panggil dia sebagai loop, ataupun dalam bahasa Melayunya gelung. Dan setiap kali ulangan set langkah kita panggil iteration ataupun lelaran. Struktur kawalan ulangan kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu struktur kawalan for dan struktur kawalan ulangan while. Dalam bahasa Melayu kalau kita tukarkan, dia seolah-olah for ni untuk berapa kali kita nak ulang. While ni selagi mana syaratnya dipenuhi, selagi itulah dia akan mengulang. Saya bagi satu contoh. Katalah setiap pagi awak akan bangun pagi, bangun tidur lah ya. Kemudian mandi. Kemudian selain daripada solat, kita terus sarapan pagi. Dan yang keempat, kita akan pergi ke sekolah. Okay, katalah ini adalah rutin harian pagi awak. Okay, bangun tidur, mandi, sarapan pagi, pergi sekolah. Okay, kelima, pulang sekolah. Keenam, kita mandi. Ketujuh, kita makan malam. Ke-8, ulang kaji mungkin. Dan ke-9, tidur. Okey. Katalah ini adalah rutin harian awak semasa hari persekolahan. So, awak bangun tidur, mandi, sarapan pagi, pergi ke sekolah, pulang sekolah, mandi, makan malam, pulang kaji dan tidur. Di mana ini adalah seolah-olah adalah set arahan. Okey. Katalah ini adalah semua ini adalah set arahan. Okay. Jadi, set arahan ini akan berulang setiap hari pada hari persekolahan. Okay. Jadi, ulangan itu adalah ulangan yang dimana kita boleh tukarkan kepada set kawalan ulangan. Okay. Selagi kita nak ulang-ulang set arahan, kita akan gunakan sama ada set kawalan while ataupun set kawalan for. Okey, mari kita lihat pada struktur kawalan ulangan. Bagaimana struktur dia? Okey, bagaimana kita nak membina algoritma dia? Okey. So yang pertama sekali adalah kita perlu isytiharkan pembilang dia. Isytihar pembilang. Isytihar pemalar pembilang. Okey. So katalah kita isytiharkan I sama dengan 0. Jadi kita setkan siap-siap. Dia bermula daripada 0. Okey. Kemudian syarat diuji. Okey, berapa kali kita nak ulang dia?
Okey. Berapa kali kita nak ulang dia? Adakah 10 kali, 5 kali, 20 kali? Okey. Jadi katalah kita nak ulang dia sebanyak 5 kali. Okey. Jadi kalau kita nak ulang dia sebanyak 5 kali, kita kena letakkan satu syarat di mana I kurang daripada 5. Jadi bila I kurang daripada 5, kita akan dapat ulangan sebanyak 5 kali. Sebab dia bermula pada kosong, kemudian tambah 1 jadi 1, tambah 1 lagi jadi 2, tambah jadi 3, tambah jadi 4. Yang kelima dia tak akan masuk dalam sebab syaratnya sudah tak betul. Okey, yang ini I kurang daripada 5. Katalah I sama dengan kosong, kosong kurang daripada 5 betul. Jadi dia akan buat ulangan. Okay. Kemudian dia tambah 1. Sekarang I dah jadi 1. So 1 kurang daripada 5 betul. Okay. Bila sampai 4 masih betul. Bila sampai 5, jika I sama dengan 5, 5 kurang daripada 5 dah tak betul. Jadi kita dapat 5 kali ulangan. 1, 2, 3, 4 dan 5 kali ulangan. Okay. So syarat diuji ni adalah, inilah syarat ni. Okay. Sekiranya syarat benar, maknanya contohnya macam I sama dengan kosong. Bila I sama dengan kosong, so sini kosong kurang daripada 5 benar. So apa yang berlaku? Dia akan buat pernyataan yang jika benar. Pernyataan yang berulang dilaksanakan, kemaskini pembilang for. So bila dia dah I sama kosong tadi, dia akan buat, kemudian pembilang akan ditambah, dikemaskini lah, biasa tambah 1. Okay, bila tambah 1, dia akan check balik kat sini. I kurang daripada 5, 1 kurang daripada 5, ya benar. Jika benar, dia akan buat sini dan kemaskini. So sehinggalah I itu 4 dan 5. Bila sampai 5, pernyataan ini sudah tidak benar. Okay. Jadi syarat dah tak benar, dia akan buat kepada sini yang dah tak benar. So atau cara keluar dari struktur kawalan ulangan for, dia akan berhentilah. Okay. Nombor 3, ulangi langkah 2 sehingga syarat menjadi tidak benar. Okay. So ulangi ni adalah setiap kali ni lah. Dia akan tambah 1. Okay. Katalah kosong. Katalah I sama dengan kosong, dia akan buat yang mana? Yang ini kan. Dia akan buat yang ini. Okay. Lepas tu dia akan buat kemaskini. So sekarang I sama dengan 1. Jadi bila I sama dengan 1, dia akan ulang balik. Dia check balik syarat uji. Sekarang I sama dengan 1. Adakah benar? Jika benar, dia akan buat yang ni. Okay. Kemudian dia akan ulang sampailah I sama dengan 5. Dia tak benar. Atau cara pun keluar dan coding ini akan berhentilah. Okay, kita tengok pada pseudocode ya. Pseudocode. Bagaimana pembinaan pseudocode dia? Okay, untuk pembinaan pseudocode, pada kebiasaannya nombor 1 iaitu permulaan dan terakhir kita kena letakkan mula dan tamat. Okay, mula dan tamat. Okay, kita tengok pada struktur pseudocode untuk for loop ni. Pada nombor 1 adalah mula, kemudian kita kena setkan pembilang kepada kosong. Okay. Setkan pembilang kepada kosong ni adalah macam tadilah yang saya buat tu, I sama dengan kosong. Okay. So sekarang for pembilang kurang daripada 10. Okay, apa yang berlaku di sini? Laksanakan pernyataan tambah 1 kepada pembilang dan tamat. Okay. Jadi apa yang berlaku di sini? Okay, pada mulanya I adalah kosong. Okay. For pembilang I is less than kurang daripada 10, benar. Jadi bila benar, dia akan laksanakan pernyataan. Dia akan tambah 1 kepada pembilang. Jadi kat sini I dah jadi kosong tambah 1. Jadi dia akan jadi 1. Okay. Bila jadi 1, dia akan naik balik ke atas, ke sini lah.
Okay, dia akan check. Ini adalah dia punya syarat. Okay, so I sama dengan 1 sekarang ni. Pembilang adalah 1. Jadi pembilang ada 1. 1 kurang daripada 10, ya. So dia akan buat. So sekarang I dah jadi 2. Okay, tadi 1, 2. Dan dia akan berulang. 2, I sama dengan 3. So I ni ada pembilang ya. Pembilang Jadi apa yang berlaku di sini? Laksanakan penyataan. Jadi penyataan ini akan berlaku sebanyak 10 kali. Okey, tengok pula pada carta alir ya. Di sini. Carta alir sini adalah pada awal adalah mula dan akhir adalah tamat. Okay, pada mulanya kita perlu setkan pembilang kepada kosong. Okay, setkan pembilang kepada kosong. Sebenarnya kita boleh set kepada berapa apa-apa nombor saja pun, tapi kebiasaannya kita akan mulakan dengan kosong lah. Okay, kemudian dia akan masuk ke dalam ini kita panggil decision ataupun kita kena ada syarat lah. Okay, so dia akan check di sini. Adakah pembilang kurang daripada 10? Sekiranya ya, dia akan laksanakan penyataan. Kemudian tambah 1 kepada pembilang dan dia akan pusing semula untuk cek semula syarat di sinilah. Okay. Jadi contohnya pembilang pada awalnya adalah kosong. Kosong, dia akan cek sini kosong kurang daripada 10, ya. Jadi dia akan laksanakan penyataan. Okay. Kemudian dia tambah 1 kepada pembilang. Pembilang tadi awalnya kosong, sekarang dah jadi 1. Jadi dia akan cek balik. Adakah 1 kurang daripada 10? Ya. Jadi laksanakan penyataan. 1 tambah 1 dah akan jadi 2. Jadi looping ni, okay, ulangan ni akan berlaku selagi mana syarat di sini benar. Okay. Syarat di sini benar. Okay. Katalah sekarang ni dia dah tambah 1 pembilang ni. Sehinggalah pembilang di sini nilainya 10. 10 kurang daripada 10. Sekarang dah tak benar. Jadi dia akan pergi ke tidak dan akhirnya akan tamat. Okay, kita lihat kepada contoh. Pengiraan hasil tambah nombor sehingga nombor n di mana n ialah nombor bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Okay, jika kita tengok pada soalan ni, dia nak buat pengiraan hasil tambah sehingga nombor n, di mana n ialah nombor bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Okay, jadi apakah langkah-langkah yang perlu kita buat untuk menyelesaikan masalah ini? Okay, so langkah yang pertama adalah kita perlu menyiasat soalan ini. Okay, apa yang sebenarnya soalan ini perlukan? Okay, kalau kita tengok sini adalah di mana n yang nombor bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi proses yang pertama adalah pengguna diminta memasukkan satu nombor. Okay, tak kisahlah nombor apa-apa pun. Yang penting nombor bulat di mana n itu mesti lebih besar daripada kosong. Okay. Kemudian proses yang kedua adalah sekiranya pengguna memasukkan 10, maka atur cara akan menjumlahkan 10 nombor yang pertama. Okay. Jadi kalau dia masukkan 10, jadi nombor adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah ini adalah apa yang akan dipaparkan lah. Okay, jumlah ni ya. Kemudian kita tengok pada langkah yang kedua. Okay, mendraft algoritma dan melakukan semakan semula. Jadi kat sini kita akan draftkan lah. Okay, draftkan apa yang perlu kita buat. Okay. Yang pertama adalah kita kena isytiharkan pemboleh ubah. Okay, contoh macam saya bagi tadi adalah kita kena isytiharkan pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah ni pemboleh ubah yang kita gunakan untuk membuat ulangan. Okay, sebagai contoh macam saya bagi tadi adalah I sama dengan 0. Jadi kita kena isytiharkan dulu nilai pemboleh ubah ni. Contohlah salah satu contoh pemboleh ubah. Okay. Yang kedua adalah isytiharkan pernyataan pengawalan for. Okay, kita kena kawal. For ni kita kena ada syarat dia lah kan. Apakah syarat yang kita kena ikuti supaya ulangan kawalan ini boleh dibuat. Okay. Kemudian 3 adalah
input output. Okay. Apa input dan apa output? Okay. Kalau kita tahu input adalah n tadilah. Okay. Input adalah n dan output adalah jumlah. Okay. So input adalah nilai n lah, nombor daripada user masukkan, dan output adalah jumlah hasil tambah. Okay. Dan 4 adalah syarat uji. Kita tengok pada langkah yang ketiga. Okay. Memunikan langkah-langkah algoritma. Okay. Jadi di sini langkah ini sepatutnya kita sudah jelas lah apa proses-proses yang berlaku semasa dan sebelum kawalan, struktur kawalan tersebut dilakukan. Okay. Yang pertama adalah kita perlu isytihar pemboleh ubah. Okay. Isytihar pemboleh ubah. Ada berapa? Kita kena identify. Kita kena cari ada berapa pemboleh ubah yang kita perlukan. Okay. Kalau tengok pada soalan ni, pengiraan hasil tambah nombor sehingga nombor n. Okay. N adalah satu pemboleh ubah. Okay. Di mana digunakan sebagai nombor di sini. N nom. Okay. Kemudian dia buat pengiraan hasil tambah. Okay. Bila kita buat pengiraan hasil tambah, kita kena ada satu persamaan. Okay. Jadi persamaan tu dia akan simpan nilai hasil tambah tu. Okay. Dan ini adalah jumlah ni lah. Dan kira ni adalah untuk lelaran. Okay. Ataupun kita gunakan untuk iteration. Okay. Dia akan kawal berapa kali ulangan untuk for tu lah. Okay. So nombor 2 kita setkan nilai kira kepada 1. Jadi kira ni adalah proses untuk kita buat penambahan. Okay. Kemudian 3 ni adalah nilai jumlah kepada 0. Kita setkan jumlah kepada 0. Maksudnya jum sama dengan 0 lah. So biasanya jum sama dengan 0. Ni kira sama dengan 1. Begitulah. Okay. Kemudian pengguna diminta memasukkan satu nombor. Okay. Jadi pembina akan masukkan nombor menggunakan keyboard. Berapa nombor yang pengguna nak letak, ikut pengguna lah. Okay. Kalau dia nak letak 10, bila dia tekan 10, setkan nilai nom kepada nombor yang dimasukkan. So sekarang ni nom, katalah user masukkan 10, jadi nilai nom akan jadi 10. Okay. Okay. Kemudian masuk ke structure for. Okay. Struktur kawalan for. Okay. Dan kita tahu di sini adalah dia punya set arahan. Set arahan. Set arahan inilah yang akan berulang-ulang banyak kali lah. Right. So kalau kita tengok sini, for kira kurang daripada nom. Okay, katalah kira kita pada asalnya adalah 1. Kurang atau sama. Kira kita adalah 1 atau sama dengan nom kita adalah 10. Okay, 10. Nom kita adalah 10. Jadi 1 kurang atau sama dengan 10. Jadi pernyataan ini adalah benar. Bila benar, dia akan buat set arahan di sini. Jadi kirakan jumlah. So jum sama dengan, nanti saya ulang balik ya. Okay. Okay, pada awalnya kira sama dengan 1. Okay. Dan nom sama dengan 10. Okay, apa yang berlaku semasa kira sama dengan 1, nom sama dengan 10 ni? Okay, kira, kalau kita tengok sini, kira kurang atau sama dengan nom. Kira 1 kurang daripada nom. 1 kurang daripada 10. Betul. Jika betul, dia akan buat set arahan ini. Okay. So set arahan ini, apa yang dia buat adalah jum sama dengan, jum adalah pada awalnya adalah 0. Okay. So jum 0 tambah dengan kira adalah 1. So nilai jumlah adalah 1 dan nilai kira adalah 1. Kira awalnya 1
So 1 tambah dengan 1 sama dengan 2. Okey. Sekarang nilai kira adalah 2. Okey. Ulang langkah 6. Jadi sekarang ni nilai kira kita adalah 2. Kita dah update 2. Jadi nilai ulang langkah 6 dah akan naik atas. 2 kurang atau sama dengan 10. Betul. Kan? So sekarang ni betul. Jadi nilai jumlah sekarang adalah, okey, jom ni nilainya sebelum tu adalah 1. So 1 tambah dengan kira berapa? Kira adalah 2. So jom tambah kira sama dengan 3. Okey, 3 Dan kira dia akan jadi kira sama dengan 2 tambah dengan 1 sama dengan dan 3. Okey. Jadi proses ni akan berulang sehinggalah kira ni sama dengan 10. Maknanya dia akan berulang sebanyak 10 kali. Okey, dan nilai terakhirnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 8 9 dan 10. Ini hasil tambah dia lah. Okey. Apa yang dia buat dia? Paparkan nilai jumlah. Okey, paparkan nilai jumlah. So dah akan buatlah jumlah ni. Nilai jumlah yang terakhir. Okey, ni jumlah nilai yang pertama 1. Lepas tu iteration yang kedua dia jadi 3 sampailah iteration yang ke 10. Nilai jumlah ni akan dipaparkan di sini. Okey, mari kita buat pseudocode untuk pengatur caran ini. So seperti kebiasaan, nombor 1 adalah mula. Okay. Nombor 2, kita isytiharkan. Isytihar memboleh ubah. Memboleh ubah. So memboleh ubah tadi yang kita nyatakan di dalam langkah yang ketiga adalah nom, kira dan jumlah. Okay, jumlah. Okay. Kemudian langkah yang ketiga adalah setkan nilai pemboleh ubah. Okay, selepas kita isytiharkan pemboleh ubah yang kita nak gunakan, kita kena tentukan nilai permulaan dia. Okay, so kita setkan nilai kira sama dengan 1. Okay. Kemudian yang keempat, ada lagi pemboleh ubah yang kita gunakan. Jadi kita kena setkan juga. Setkan nilai jom. Okay. Sama dengan 0. Okay. Kemudian bagaimana dengan lagi satu pemboleh ubah? Tadi kita dah setkan nom, kira. Kemudian kita setkan jom. Dan bagaimana kita nak setkan nom? Nom ni kita tak boleh, kita tak perlu nak setkan untuk awalan dia. Kerana nilai nom ni adalah nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi yang kelima, kita nak lengkapkan ke semua pemboleh ubah ada nilai. Jadi kat sini kita perlu masukkan. Okay. Masukkan satu nombor. Di mana nombor ini adalah untuk nom ni lah. Okay. Untuk nom. Right. Ini untuk nom. Okay. Kemudian langkah yang ke-6 adalah kita setkan nombor kepada nom. Nombor yang dimasukkan tadi kepada
kepada nom. Okay. Kemudian yang ketujuh, kita masuk kepada kawalan for, kira kurang atau sama dengan nom. Okay. Kemudian kat sini adalah dia punya kirakan. Okay. Kirakan jom sama dengan jom tambah dengan kira, dan kirakan kira sama dengan kira tambah dengan 1. Kemudian ke-8, kita paparkan nilai jom. Paparkan nilai jom. Dan yang ke-9, kita tamatkan. Okey. Okey. Kalau kita kalau kita perasan pseudocode ini, pengisian di dalam ini adalah sama dengan langkah 3 yang kita buat tadi sebelum tadi kan. Okey. Cumanya pada pseudocode, arahan permulaan daripada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kita nampak dia punya perkataan yang digunakan adalah arahan. Ya. Isytiharkan, setkan, masukkan, setkan, okay. Kirakan, paparkan. Okay. So, dalam pseudocode kita kena menggunakan ayat arahan. Okay, baik, mari kita lihat pada catat alir pula. Di sini ada pseudocode yang telah saya tulis sebelum ini, sama saja sebelum yang saya tulis ni. Dan kita tengok bagaimana kita nak membina catat alir ni. So, yang pertama adalah, step yang pertama adalah kita perlu membuat satu bentuk bujur dan dalamnya tulis mula. Okay. Kemudian kita akan buat isytihar pemboleh ubah nom, kira dan jom. Okay. Lepas kita isytiharkan pemboleh ubah ini, kita nak kena setkan nilai-nilai untuk pemboleh ubah ni. Jadi kita setkan nilai kira, kita setkan nilai jom. Okay. Untuk nilai nom, ini adalah pemboleh ubah di mana nombor yang dimasukkan oleh pengguna. Okay. So kat sini kita masukkan satu nombor, di mana nombor ini akan dimasukkan oleh pengguna. Selagi mana pengguna tidak memasukkan nombor, selagi itu program kita tidak akan pergi ke step yang seterusnya. Okay. Sekiranya pengguna telah memasukkan nombor tadi akan masuk ke dalam pemboleh ubah nom. Okay. So setkan nilai nom. Nilai nom ni adalah sama dengan nombor yang dimasukkan oleh pengguna tadi. Okay. So nom sekarang dah ada nilai, kira dah ada nilai, jom dah ada nilai. Jadi semua pemboleh ubah kita dah ada nilai. Okay. Jadi kat sini kita ada kita uji sama ada ini adalah dia punya syarat lah. Okay. Untuk pengiraan. Jadi kira kurang daripada atau sama dengan nom. Okay. Kira, kalau kita tengok sini, kira adalah nilainya adalah 1. Okay. Nilainya adalah 1. Dan nom adalah, katalah sebelum ni saya letak nom tu sama dengan pengguna tu masukkan nom tu sama dengan 10. Itulah nilainya 10. Okay. Jadi kira kurang daripada nom. So kira kita adalah 1 kurang atau sama dengan 10. Jadi ini adalah statement yang ataupun pernyataan yang betul. Jadi bila betul, apa yang dia kena buat? Kalau kita tengok pada sini, kira kurang atau sama dengan nom. Jadi kalau betul, dia akan buat dua proses ini. Okay? Jadi dia akan buat dua proses ini. So jom sama dengan jom tambah kira, dan kira sama dengan kira tambah 1. Okay? Selepas selesai buat proses ni, dia akan berpusing semula ke sini. Dia akan uji semula. Sekarang kira pada asalnya adalah 1. Bila dia dah ke sini,
1 kurang sama dengan 10, ya, dan dia akan buat proses ini. Jadi bila buat proses ni, kira sama dengan kira tambah 1, jadi 1 tambah 1, 2. So kira sekarang sudah jadi 2. So bila dia pusing balik ke sini, kira tu dah jadi 2. Jadi 2 kurang atau sama dengan 10. Kalau masih ya, kita akan ulang selagi mana dia tepat. Okey. Jadi proses di sini adalah untuk proses yang betul. Okey. So sini ya. Okey. Kalau sekarang dia dah pusing 1, 2, 3, kira ni semakin meningkat lah. Kira ni daripada 1 akan meningkat sehingga 10. 10 kurang 11 baru dia berhenti. Okey. So makna dia 1, 2, 3 sampailah dia 11. Nilai kira tu 11 kurang atau sama dengan 10. Okey, jadi statement ini tidak benar, barulah dia pergi ke paparkan nilai jumlah. So sini tidak. Selepas memaparkan nilai jumlah, dia akan pergi ke tamat. Okey. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Kalau kita tengok kat sini, pseudocode ni ada 9 step. Okey, 9 langkah. Dan carta alir juga mempunyai 9 langkah. Okey. 9 langkah. Okey, apa perbezaan bentuk-bentuk ni? Okey. Pada biasanya, mula dan tamat mempunyai bentuk yang sama, iaitu bujur. Okey. Untuk segi 4 adalah untuk menunjukkan sesuatu proses. Okey, satu proses. Kita isytihar, ini satu proses. Kita setkan adalah satu proses. Kita kira adalah satu proses. Okey. Kemudian masukkan satu nombor. Masukkan satu nombor ni adalah input. Okay. Jadi pengguna akan masukkan nombor. Jadi bila masukkan nombor, kita tak boleh guna segi 4 sama. Kita kena guna bentuk trapezium. Okay. Bentuk trapezium ni adalah untuk digunakan untuk input dan output. Okay. Sebagai contoh, ni input, kita masukkan nombor, dan ini output. Okay. Paparkan nilai jumlah. Okay. Dan bentuk segi bentuk diamond ni, kita panggil bentuk diamond ni adalah untuk decision making ataupun pertimbangan lah. Okay. Sama ada kira ni adakah kurang atau sama dengan norm. Okay. Kat sini ada option. Okay. So dekat sini bila guna diamond mesti ada dua keluaran, sama ada betul ataupun tidak. Okay. Dan akhirnya akan ke tamat. Okay. Kita lihat pula pada struktur kawalan ulangan while. Okay. So yang pertama adalah pengguna memasukkan input. Kemudian input ini diuji berdasarkan syarat yang ditetapkan. Selagi syarat adalah benar, penyataan berulang dilaksanakan dan ulang langkah 1. Okay, ini berbeza dengan struktur kawalan for, di mana untuk struktur kawalan for kita ada isytiharkan boleh ubah pembilang. Okey, pembilang. Okey, untuk while kita tidak ada pembilang. Tapi while akan sentiasa berulang selagi mana syarat ini adalah benar. Okay. Kita tengok pada pseudocode while pula. Macam seperti biasa, kita akan mula. Terus minta pengguna masukkan nama. Contohlah, ini contohlah. Okay. Maksud pengguna terus masukkan input. Okey, masukkan input, dan sini kita akan setkan P nama yang dimasukkan, while P bukan ruang kosong. Okey, ini adalah
dia punya syarat. Okey. So pengguna masukkan nama tadi, pengguna masukkan nama ni akan masuk ke dalam boleh ubah P. Okey, kemudian boleh ubah P sini, P bukan ruang kosong. Okey. Sekiranya P bukan ruang kosong, paparkan P. Okay. Maknanya kat sini, sekiranya P bukan ruang kosong, kalau pengguna tidak memasukkan apa-apa, P akan kosong. Jadi bila P akan kosong, dia tidak akan masuk dalam while sini lah. Dia tak akan paparkan. Okay. Sekiranya pengguna memasukkan nama masuk ke dalam P, dan di sini P bukan lagi kosong, maka dia akan paparkan P, di mana P adalah nama. Dia berbeza dengan seperti tadi saya cakap, dia berbeza dengan for, di mana for di sini yang kedua kita perlu isytihar pembilang. Okey. Pembilang. Cuma di while kita tidak ada. Okay, tengok pada carta alirnya. So carta alir pada biasa kita akan mula, kemudian terus pada pengguna memasukkan nama. Kalau kita tengok bentuk ni adalah bentuk input ataupun output lah. Okey, sini adalah input. Kemudian selepas pengguna masukkan nama yang dimasukkan tadi akan masuk ke dalam variable ataupun pemalah P. Okay. So setkan P sama dengan nama yang dimasukkan. Jadi nama daripada sini akan masuk ke sini lah. Right. Jadi kemudian kat sini kita akan check sama ada P ni bukan ruang kosong. Okay. P bukan ruang kosong. Kalau P ni ada isi, dia akan pergi ke ya. Dia akan paparkan P. So dia akan display ataupun tunjukkan nama lah, nama orang yang masukkan tadi. Okay. Kalau tidak, dia akan tamat. Okay, kita lihat kepada contoh. Contoh soalan di sini ada pengiraan hasil tambah nombor yang dimasukkan oleh pengguna sehingga pengguna menaip kosong. Program akan berhenti. So maknanya program yang kita akan buat ni adalah selagi mana pengguna memasukkan nombor, dia akan membuat hasil tambah untuk nombor yang dimasukkan. Tetapi sekiranya pengguna memasukkan nombor kosong, menaip nombor kosong, program akan berhenti. Okey, kita pecahkan kepada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah penyiasatan. Okay. Proses yang terlibat, pengguna diminta memasukkan nombor yang hendak dijumlahkan. Okay. So kalau kita faham kat sini, pengiraan hasil tambah nombor yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi pengguna kena masukkan nombor dulu. Kalau masukkan nombor 1 lah. 2 lah. Okay. Apabila pengguna menaip kosong, ulangan akan berhenti dan jumlah bagi semua nombor yang telah dimasukkan akan dipaparkan. Okay. Contohlah untuk pertama, sekiranya pengguna masukkan nombor 1, dia akan 1 lah kan. Okay. Kemudian pengguna masukkan nombor kali kedua, nombor 2. Nombor 3, katalah. So 1 tambah 3, dia akan jadi 4. Ni adalah hasil tambah. Okay. Ini untuk yang pertama, untuk yang kedua, dan ini adalah hasil tambah. Okay, langkah kedua, mendraft algoritma dan melakukan semakan semula. So yang pertama kita akan isytiharkan pemboleh ubah lah. Okay, sebab kita ada nombor yang dimasukkan, kemudian ada pengiraan kan. Ada pengiraan, jadi dia ada pemboleh ubah. Okay. Isytihar penyataan pengawalan while. Okay. While kena ada syarat. Okay. Inilah syarat. So kita kena tuliskan. Kita kena buat syarat lah di sini. Okay. Kemudian input output dia apa, dan dia punya uji syarat. Kita uji semula apa yang kita dah bina. Okay.
Kemudian memunikan langkah-langkah algoritma. Yang pertama adalah kita kena isytiharkan pemboleh ubah. Kalau kita tengok sini, nombor ni adalah nombor yang dimasukkan oleh pengguna. Dan jumlah ni adalah hasil tambah. Okay. Kemudian setkan nilai jumlah. So jumlah ni pada awalnya mestilah kosong. Mesti kita kena set sebagai kosong. Okay. Kemudian setkan nilai nombor kepada kosong ni pun kita set juga kepada kosong. Okay. Bila user masukkan nombor, dia akan override ataupun dia akan ubah ataupun dia akan gantikan nombor kosong ni kepada nombor yang dimasukkan oleh pengguna. Okay. Kemudian paparkan mesej masukkan nombor. Okay. Ini adalah sebagai antara muka lah, okay. Antara komputer dan manusia kan, untuk pengguna lah. So pengguna bila keluar ni, pengguna akan dia tahulah masukkan nombor dan pengguna akan masukkan nombor. Okay. Setkan nilai nombor kepada nombor yang dimasukkan. Okay. Kita punya pemalar untuk user masukkan nombor adalah nombor. Okay. Bila user masukkan nombor, katalah nombor 2. Okay. Nombor ni yang pada awalnya kosong, bila user masukkan 2, dia akan ganti kepada 2. So nombor ini adalah nombor. Okay, setkan nilai nombor kepada yang dimasukkan ni lah. Okay. Kemudian langkah yang ke-6 iaitu while. Okay. Kat sini dia akan uji syarat. Okay. Tadi soalan dia kata dia akan buat hasil tambah selagi mana user tidak menaip kosong. Okay, selagi mana. Okay, katalah contoh ni tadi user masukkan nilai 2. Okay, 2. Bila dia check kat sini while nombor bukan sifar. Ya, 2 bukan nombor sifar. Jadi dia akan buat proses ini. So proses ni adalah kirakan jumlah. Katalah sekarang ni kirakan jumlah tambah nombor. Okay, jumlah sama dengan jumlah pada awalnya adalah 0 tambah dengan nombor yang dimasukkan oleh pengguna adalah 2, maka jumlah adalah 2. Okay, sekarang nilai jumlah adalah 2. Okay, kemudian dia akan ulang langkah 5. Dia akan masuk sini balik ke sini semula. Dia akan cek semula berapakah nombor yang dimasukkan oleh pengguna. Katalah pengguna kemudian masukkan nombor 3. Okay. So nombor akan jadi 3. So jumlah sama dengan gunakan formula yang sama di sini, ya. Kiraan jumlah. Okay, kiraan jumlah. So jumlah sama dengan jumlah tambah nombor. Jumlah tadi nilai yang terakhir adalah 2. So 2 tambah dengan jumlah tambah nombor. Nombor yang baru dimasukkan adalah 3. Jadi kita akan dapat sini adalah 5. Okey. Okey. So proses ini akan berulang sehinggalah user masukkan ataupun menaip nilai 0. Jadi bila nombor sama dengan 0, bila dia akan cek di sini nombor bukan sifar tapi nombor sekarang adalah sifar. Jadi dia tak buatlah dalam ni. So dia akan lompat keluar terus pergi ke paparkan jumlah. Jadi nilai jumlah terakhir adalah 5. Inilah yang akan dipaparkan. Okey, baik. Mari kita bina pseudocode untuk pengaturcaraan ini. Okay. Yang pertama adalah mula. Kemudian yang kedua, kita sama macam proses sebelumnya. Ia adalah isytihar, pemboleh ubah. Okay. Isytihar pemboleh ubah.
Pemboleh ubah kita tadi adalah jumlah dan nombor. Jadi kita kena isytiharkan dulu. Sebab kita nak gunakan pemboleh ubah ini, kita perlu isytiharkan dulu. Kemudian kita setkan jumlah sama dengan kosong dan kita setkan nombor sama dengan kosong juga. Okay. Jadi kedua-dua pemboleh ubah kita telah pun ada nilai lah. Right. Dan kemudian kelima kita perlu masukkan nombor. Okay. Masukkan nombor. Okay. Di mana nombor ni akan masuk ke dalam pemboleh ubah ni. Walaupun kita dah set dia sebagai kosong. Okay. Bila kita masukkan satu nombor yang kita masukkan tu akan replace ataupun akan gantikan nilai kosong ini. Okay. Jadi lepas kita masukkan ni, kita setkan lah. Setkan nombor. Boleh ubah nombor ni sama dengan nombor yang dimasukkan. Okay. Kemudian barulah kita masuk ke 7 adalah while dan syaratnya adalah nombor ini adalah bukan sama dengan, tidak sama dengan sifar. So selagi nombor tidak sama dengan sifar, dia akan true lah. Bila akan true, dia akan kirakan dekat sini. Kirakan jumlah sama dengan jumlah tambah nombor. Okay. Dan kita akan ulang langkah kelima. Okay. Dia akan ulang langkah yang kelima ni lah. So kita akan masukkan nombor lagi. So selagi kita masukkan nombor yang bukan kosong, dia akan buat proses tambah ni lah. Okay. Dan ke-8 kita paparkan jumlah. Okay. Jumlah ni lah. Okay. Jumlah ni ada nilai yang terakhir lah. Dan 9 adalah tamat. Okay. Kalau contohnya sekiranya saya masukkan yang pertama ni, okay, saya masukkan nilai 10. So 10. Jadi 10 ni akan masuk ke dalam nombor. Okay. Jadi kita cek kat sini. Nombor 10 bukan sama dengan sifar. Ya. Sekiranya ya, dia akan kirakan jumlah lah. So jumlah sama dengan jumlah tambah nombor. Jumlah pada awalnya adalah kosong. Tambah dengan nombor. Nombor adalah tambah 10. Jadi 10 di sini. So jumlah mempunyai nilai yang baru. Yang sebelumnya adalah kosong. Dia mempunyai nilai yang baru iaitu 10. Okay. Kemudian dia akan ulang langkah dan kita akan masukkan nombor baru. Okay. Sekiranya kita masukkan nombor, kemudian kita masukkan nombor 5. Okay. Apa yang berlaku? 5 bukan sama dengan 10. Betul. Jadi betul dia akan buat pengiraan semula lah. So jumlah sama dengan, dia gunakan formula yang sama. Ni. Okay, menggunakan formula yang sama. Jumlah sama dengan jumlah tambah nombor. Jumlah adalah nilai yang terbaru dia. Nilai yang terbaru dia adalah
10. Tambah dengan nombor yang kita masukkan 5, jadi sama dengan 5, 15. Okey. Jadi dia ulang lagi langkah. Bila dia ulang lagi langkah, katalah kita masukkan kosong. Kita masukkan kosong. Okey. Apa yang berlaku kalau kita masukkan kosong? Dia akan cek kat sini. Nombor ni adalah kosong, tidak sama dengan sifar. Ni dah salah. Nyata ini sudah salah. Bila salah, dia akan terus daripada sini, dia akan terus pergi ke paparkan jumlah. Jadi jumlah ni berapa nilainya? 5, 15. Dia akan paparkan nombor 15 dan akhirnya akan tamat. Baik, mari kita lihat pada carta alirnya pula. Jadi step yang pertama adalah kita perlu meletakkan bentuk bujur dan dengan perkataan mula. Okey, yang ini adalah pseudocode yang telah kita tuliskan tadi. Okey, kemudian lepas mula kita perlu isytiharkan pemboleh ubah jumlah dan nombor. Kita ada 2 pemboleh ubah. Selepas kita isytiharkan, kita perlu setkan jumlah kepada kosong dan setkan nombor kepada kosong. Jadi kita kena letakkan nilai untuk pemboleh ubah yang kita telah isytiharkan. Okay. Kemudian kita perlu paparkan, masukkan satu nombor. Okay, di sini ada proses di mana pengguna memasukkan nombor yang dikehendaki. Okay. Selagi mana pengguna tidak memasukkan nombor, selagi itulah program kita tidak akan pergi ke langkah seterusnya. Okay. Sekiranya pengguna telah memasukkan satu nombor, nombor yang dimasukkan tadi akan disetkan ke dalam pemboleh ubah nombor. Okay. Setkan nilai nombor sama dengan nombor yang dimasukkan tadi. Jadi ini nombor ni adalah pemboleh ubah yang akan memegang nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Okay. Kemudian di sini kita akan cek sama ada nombor yang dimasukkan oleh pengguna adakah tidak sama dengan kosong. Sekiranya ia tidak sama dengan kosong, dia akan buat proses penambahan. Okay. Selepas buat proses penambahan, proses di sini akan berulang semula pergi ke sini. Dia akan paparkan semula. Jadi pengguna akan masukkan nombor. Masukkan lagi nombor. Kalau nombor tu masih lagi bukan sama dengan kosong, proses ini akan berulang. Sekiranya pengguna memasukkan nombor kosong bukan sama dengan kosong. Penyertaan itu menjadikan ia tidak benar. Jadi bila tidak benar, dia akan pergi ke paparkan nilai jumlah yang terakhir tadi selepas pengiraan tadilah. Dan akhirnya akan pergi ke yang ini jumlah ya. Ini adalah jumlah, sikit pembetulan. Nilai jumlah. Okay. Dan kemudian akan tamatlah. Right. Okay, terakhir sekali kita akan tengok pada perbezaan dia lah antara for dan while ya. Okay, kalau kita tengok di sini, untuk for kita ada setkan pembilang. Okay, kita ada setkan pembilang. Tapi untuk while kita tak ada set pembilang. Okay, terus masukkan input. Okay, terus input. Ini input. Okay, so sini adalah setkan pembilang. Ini perbezaan dia lah. Okay, di sini ini adalah decision sama. Okay, dan cuma di for kita kena tambah pembilang lah. Yang ini kita terus paparkan. Okay, apa? Bila masa kita nak gunakan for, bila masa kita nak gunakan while. Okay, kita gunakan for, kawalan for ni bila kita tahu berapa kali nak ulang. Okay, berapa kali kita nak ulang. Katalah kita dah tahu proses ni 5 kali ulang. So kita gunakan for. Okay, katalah kita tahu proses ni adalah 10 kali ulang. So kita gunakan for. Okay, untuk while pula adalah bila kita
tak tahu, kita tidak tahu, berapa kali perlu ulang. Okey. Jadi struktur kawalan while ni dia boleh boleh buat ulangan unlimited lah. Okey, unlimited maknanya tidak ada penghujungnya. Okey. Selagi mana syaratnya tidak dipenuhi. Okey. So ini adalah perbezaan utama dia lah. Okey. So kita guna for bila kita tahu berapa kali nak ulang. Kita guna while bila kita tidak tahu berapa kali kita nak ulang. Okey, ralat dalam pengaturcaraan. Okey. So masa kita buat pengaturcaraan, kita mungkin akan buat kesilapan. Okey, sama ada kesilapan itu kita sedar ataupun kita tidak sedar. Okey. Biasanya kalau kesilapan yang mudah, compiler ataupun software untuk pengaturcaraan tu boleh kesan. Okey. Tapi kalau dia ada kesalahan daripada segi pengaturcaraan, itu mungkin akan menyebabkan kita punya proses tu salah lah. Tengok pada definisi sini, ralat dalam pengaturcaraan bermaksud kesilapan dalam pembangunan aturcara yang mengakibatkan keluaran salah, output salah ataupun proses aktiviti tidak berjalan. Okay, output tidak keluar ataupun proses aktiviti tidak berjalan. Okay, kalau kita pecahkan ralat ni dalam pengaturcaraan, dia ada 3. Okay, ralat sintaks, ralat masa larian dan ralat logik. Kita akan tengok satu-satu apa maksud ralat sintaks, ralat masa larian dan ralat logik. Okay, tengok pada sini, ralat sintaks adalah kesilapan bahasa pengaturcaraan. Okay, kebiasaannya ralat sintaks ini sama ada kita salah eja. Okay, contohnya macam ni, kita salah ejaan ataupun kita gunakan perkataan yang tidak ada dalam bahasa dia. Okay, yang tidak ada dalam bahasa dia. Okay. Ada paparan kesalahan. Okay, ada paparan kesalahan. Contoh silapan ejaan dan ketinggalan koma. Ketinggalan koma ni dekat bahagian hujung lah. Okay, kat bahagian hujung. Contohnya kita terlupa koma macam ni lah. Okay, ataupun kita salah eja. Print sepatutnya PRINT lah. Okay, bila salah eja, kita akan dia akan keluar lah invalid syntax. Okay, bermakna syntax ni adalah perkataan arahan. Okay, perkataan arahan dalam bahasa pengaturcaraan. Bagi contoh dekat sini, katalah okay, sepatutnya kita tulis print. Kan kita type print tapi kita tereja print D. Jadi dia dah salah. Jadi ini adalah ralat sintaks. Okey, ralat masa larian. Ralat masa larian pula adalah ralat yang berlaku semasa program dalam larian. Okey, contoh kita buat program for tadi ya. Dia sedang berjalan ya. I sama dengan 1, I sama dengan 2, 3, tu pembilang dia lah. Tiba-tiba pembilang itu melebihi apa yang kita setkan. Okay, dia akan berhenti. Okay, program tu akan berhenti. So dia akan berhenti dan akan keluar runtime error has been occurred. Do you wish to debug? Ini adalah salah satu contoh error runtime yang dikeluarkan untuk satu software pengaturcaraan lah. Okay. Sebab yang kedua mungkin boleh disebabkan oleh kekurangan memori. Okay, komputer kita ada memori. Biasanya kita akan gunakan RAM lah. Okay, bila RAM kita rendah,
mungkin kita tak boleh buat pengiraan yang besar. Okay, pengiraan menggunakan nombor-nombor yang besar ataupun yang banyak, yang memerlukan memori yang banyak. Bila memori tak cukup, dia akan keluar runtime error juga ni lah. Dan yang terakhir, mungkin juga boleh disebabkan oleh jangkitan virus. Okay, kemudian yang terakhir adalah ralat logik. Jadi ralat logik, output yang tidak diingini. Output yang tidak diingini. Yang mana dia boleh menyebabkan output yang salah. Okay, kita ingat kita punya program tu dah betul. Okay, kita run dan keluar result. Tapi result tu sebenarnya tak betul. Okay, disebabkan susunan program kita yang tidak betul lah. Okay, kesilapan semasa pembinaan algoritma. Biasa disebabkan oleh kecuaian manusia. Tiada paparan mesej ralat. Okay, ini yang paling penting. Okay, ini yang paling merisaukan lah. Bila kita buat program, sebenarnya output tu salah, tapi compiler ataupun software tu tak boleh nak kesan kesalahan kita. Okay. Ni adalah contoh dia. Kalau kita tengok kat sini, if score is larger than 50, print C. If score larger than 70, print B. If score larger than 85, print A. Okay. Okay, tengok pada penerangan di sini. Katalah ini adalah contoh program untuk menentukan grade. Okay, untuk menentukan grade. Jadi user kena masukkan nilai markah lah. Okay, bila masukkan markah, program ni akan keluarkan kita akan dapat grade berapa. Okay, sebagai contoh kat sini, Anna scores 80 in her test. Okay, katalah Anna dia dapat markah 80. Jadi dia masukkan nilai 80 tu ke dalam program. Okay. Apa yang berlaku sini? However, bila dia masukkan nombor ataupun skor ni ke dalam program, markah dia 80. Okay. Program ini akan mengeluarkan output. Dia akan tunjukkan yang grade Anna ni C. Okay. Yang mana ia adalah salah. Okay. Sepatutnya grade Anna ni adalah B sebab skor dia 80, maksudnya dia lebih besar daripada 75, dia akan dapat B lah kan. Okay, tapi disebabkan program ni, bila kita buat program ni akan cek satu persatu. Okay, dia akan pergi sini. Okay, katalah Anna dah masukkan skor sama dengan 80. Okay, dia akan cek satu-satu. So, dia akan cek kat sini. Adakah if score lebih besar daripada 50? So, untuk baris pertama ni je, dia dah betul lah. Jadi, 80 lebih besar daripada 50. So, dia akan print C ni. Okay. Sebab itulah jawapan akan dapat C. Jadi, ni tak betul kan? Jadi, macam mana kita nak betulkan dia? Okay. Sepatutnya kita tukarkan markah yang paling tinggi ni dekat atas. Sekarang ni markah paling tinggi ni paling rendah dekat atas kan. So sini sepatutnya dia jadi 85 dan sini kita tukarkan kepada A. Okay. Bila kita buat macam ni, apa berlaku? Sini 75 dan sini 50 dan sini adalah C. Okay. Bila kita tukar macam ni, apa yang berlaku? Bila skor 80, dia akan cek kat sini. 80 lebih besar daripada 85. Salah. So, salah kan? So, dia tak print A. Dia akan pergi ke sini. Jadi, 80 lebih besar daripada 75. Betul kan? So, dia akan print B. Barulah resultnya betul.